Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Thailand dalam saingan Sukan C peringkat kumpulan, yang mana Malaysia kalah 2-0. Dengan kekalahan 2-0 ni, Malaysia menempuh jalan yang berliku untuk melepasi peringkat kumpulan lah. Selepas ini mereka akan bertemu dengan Vietnam dan perlu wajib untuk menang pada perlawanan tersebut sekiranya ingin menghidupkan peluang untuk layak ke peringkat seterusnya. Jadi kalau kita lihat pada perlawanan semalam, Thailand adalah pasukan yang sangat bagus, sangat rapi. Mereka punya ball control, off ball movement dan mereka punya combination play memang sangat-sangat cemerlang. Dan kalau kita lihat gol pertama Thailand melakukan build-up dari bahagian bawah dan berjaya untuk menembusi bahagian tengah dan juga pertahanan pasukan Malaysia untuk menjaringkan gol pertama melalui build-up yang sangat cantik lah daripada bahagian bawah. Manakala gol yang kedua adalah berpunca daripada build-up Malaysia yang gagal, yang mana Malaysia cuba untuk bermain dengan long ball ataupun direct football sahaja, tetapi berjaya untuk diintercept oleh pemain tengah pasukan Thailand, lalu melakukan counter dan berjaya untuk melepasi pertahanan pasukan Malaysia yang agak sloppy pada perlawanan ni, terutamanya di second half. Selepas beraksi dengan cemerlang di first half, masuk second half mereka gagal untuk kekalkan momentum. Pasukan Thailand yang bermain dengan lebih rapi dari segi ball control, combination play, build up dan sebagainya, berjaya untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut untuk menjaringkan 2 gol. Dan kalau kita lihat kepada pasukan Malaysia, mereka memang tak fokus attack dalam pembinaan di bahagian tengah, yang menyebabkan bahagian tengah tiada kreativiti, tiada movement, tiada compose, yang menyebabkan bahagian tengah pasukan Malaysia tak hidup langsung, yang mana pasukan Malaysia punya gameplay ataupun corak serangan amat mudah dibaca oleh pihak lawan, iaitu Malaysia akan cuba untuk serang dengan gerakan-gerakan long ball terus direct kepada striker ataupun menggunakan wide area di bahagian sayap lah, dengan penggunaan daripada wingback ataupun pemain-pemain sayap Malaysia, dan Malaysia akan melakukan crossing ke dalam D-box. Jadi corak permainan sebegitu telah berjaya dibaca oleh pemain-pemain Thailand dan mereka berjaya untuk mematahkan gerakan tersebut dengan mudah lah. Jadi kalau kita lihat kepada faktor yang utama, memang Thailand adalah pasukan yang lebih bersedia dan pasukan yang lebih komplit daripada segi taktikal, daripada segi kecergasan player, daripada segi build up dan juga ball control. Mereka memang bagus apabila bermain di atas padang yang sama. Jadi tak boleh nak guna alasan padang yang teruk lah akibat kekalahan ni. Sebab apa? Sebab Thailand boleh bermain dengan baik di atas padang yang sama. Kenapa Malaysia tak boleh terjemahkan corak permainan yang sama seperti Thailand, sedangkan dah hantar antara skuad yang terbaik di untuk Sukan C ni lah, sehingga Liga Super pun terpaksa direhatkan sebab nak bagi laluan kepada skuad Sukan C ni untuk beraksi. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia. Apakah kekurangan pasukan Malaysia pada perlawanan ni? Kekurangan pertama pasukan Malaysia pada perlawanan ni adalah mereka punya direct ataupun gameplay yang senang dibaca dan mudah untuk dipatahkan. Kalau kita lihat dalam 15 minit pertama, pasukan Malaysia bermain dengan baik dalam pembentukan combination play di bahagian wide area, terutamanya di bahagian kanan, iaitu gandingan antara Saravanan dan juga Azam Azmi dalam memecahkan blok pertahanan pasukan Thailand lah. Tetapi selepas 15 minit, pergerakan pasukan Malaysia dah mula terbatas dan dah mula untuk dibaca dan dineutralkan oleh pertahanan pasukan Thailand, yang mana apabila Malaysia cuba untuk attack di bahagian wide area dengan combination play antara winger dan juga wingback yang advance lebih ke bahagian hadapan, maka di sini pasukan Thailand mereka tahu, oh kalau Malaysia serang belah kanan akan ada 2 player, iaitu Azam Azmi dan juga Saravanan yang akan membentuk combination play di bahagian kanan. Jadi mereka akan cuba untuk overload dan juga menghalang pergerakan pemain-pemain di bahagian kanan dengan melakukan man-to-man marking. Jadi apabila Azam dapat bola, akan ada orang jaga Saravanan. Kalau Saravanan pegang bola, maka ada orang akan jaga Azam Azmi daripada buat overlap ataupun underlap untuk melepasi bahagian wide area pasukan Thailand lah. Begitu juga dengan di bahagian kiri, yang mana kalau kita lihat daripada
penggunaan Azrin Afiq dan juga Ruven Tiren. Kedua-dua player ni tak boleh nak membentuk combination play yang bagus lah. Jadi apabila tak boleh nak membentuk combination play yang bagus, kita nampak yang Ruven Tiren memang struggle daripada segi dia yang nak kena bawa naik, dia yang kena bertahan dan sebagainya. Jadi pasukan Thailand tak menghadapi kesukaran sangat di bahagian kiri pasukan Malaysia lah. Jadi mereka senang untuk patahkan gerakan yang dilakukan oleh Ruven Tiren, yang mana Ruven Tiren boleh dikatakan isolated apabila tak dapat banyak support yang banyak daripada Azrin Afiq yang bermain di bahagian left wing. Jadi pergerakan Malaysia di bahagian wingback menjadi permasalahan dan juga winger menjadi permasalahan, yang mana mudah dibaca dan juga mudah dipatahkan daripada segi man to man marking yang dilakukan oleh pemain-pemain Thailand dalam menetralkan pergerakan serangan pasukan Malaysia ke arah gawang Thailand dengan penggunaan wingback dan juga winger pasukan Malaysia dalam pembentukan combination play di bahagian wide area. So benda tu pemain-pemain Thailand dah baca. Even kalau winger ataupun wingback pasukan Malaysia lepas di kawasan wide area, pemain-pemain Thailand dah bersedia di dalam box untuk intercept ataupun block bagi menyambut hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pemain Malaysia ke dalam kotak penalti lah, yang mana goalkeeper akan memberi reaksi yang lebih cepat untuk keluar menangkap crossing tersebut, ataupun pemain-pemain Thailand akan block ataupun man to man Fergusteni daripada menghalang beliau mendapatkan bola. Sebab apa? Sebab numbers of player Malaysia di dalam box pun agak kurang ketika hantaran-hantaran dilakukan, dan dalam masa yang sama hantaran-hantaran yang dilakukan juga kurang berkualiti, yang mana boleh dikatakan banyak hantaran berjaya untuk diblok dan juga dikeluarkan dengan mudah lah oleh pemain-pemain barisan pertahanan Thailand. Jadi itu perkara pertama lah. Perkara yang kedua, kalau kita lihat kepada penggunaan wingback dan juga winger, Malaysia utilisekan ataupun menggunakan sepenuhnya pergerakan serangan di bahagian wide area tanpa memfokuskan pergerakan dalam pembinaan build-up di bahagian tengah. Bermaksud mereka bermain dengan sangat vertikal tanpa penggunaan daripada pemain-pemain tengah dengan penggunaan pivot, yang mana kalau kita lihat pada penggunaan pemain tengah semalam, Coach Ella melakukan pertukaran, iaitu dia melakukan rotation player dengan membawa masuk Aiman Afif berganding dengan Syahir Bashar, yang mana kedua-dua player ni boleh dikatakan tidak memberi impak yang positif di bahagian tengah pasukan Malaysia untuk menggerakkan bola, terutamanya di kawasan middle lah. So benda tu yang menjadi masalah kepada pasukan Malaysia, dan dalam pada masa yang sama kedua-dua player ni juga tak boleh nak memberi support yang baik kepada Fergusteni dan di kawasan central area, dan juga tak boleh memberi support yang baik kepada combination play yang dibentuk di bahagian wide area, sama ada di bahagian kanan ataupun di bahagian kiri, untuk menjadi nadi ataupun connector terutamanya di kawasan half space, apabila kedua-dua player ni boleh dikatakan lebih tertumpu untuk bermain dengan lebih narrow, sedangkan dalam pada masa yang sama Malaysia bermain dengan sudut yang lebih besar ataupun lebih wide lah kan. Jadi mereka bermain dengan agak narrow dan jauh dengan sudut combination play yang dibentuk di bahagian wide area. Jadi mereka dalam in term of attacking, mereka tak bagi impact dan mereka tak boleh nak progress the ball, mereka tak boleh nak membantu ataupun influence pergerakan serangan yang dilakukan oleh pemain winger ataupun wingback pasukan Malaysia, dan dalam pada masa yang sama mereka juga tak boleh nak bagi protection kepada back five pasukan Malaysia ketika bertahan. Jadi kita boleh nampak lah yang dimensi di bahagian tengah pasukan Malaysia semalam memang agak ketara, agak kosong dan senang untuk pemain-pemain Thailand penetrate dan juga dominance di kawasan tersebut lah. So memang kita boleh nampak lah in term of attacking dan juga defending, memang pemain-pemain Malaysia tak boleh nak buat apa-apa di bahagian tengah. Jadi boleh dikatakan ball progression pasukan Malaysia yang tertumpu kepada long ball and direct football juga adalah berpunca apabila seorang pemain tengah tak boleh nak drop deep untuk melakukan ball progression ataupun collect the ball daripada bahagian bawah untuk support dan juga melakukan ball progression daripada department ke department. So benda tu saya tak pasti, mungkin lebih kepada tactical Coach Ella yang mementingkan direct and long ball, sedangkan taktikal ni juga diguna pakai waktu zaman Coach Brad Maloney. Jadi boleh dikatakan taktikal yang lebih kurang lah, tak ada tactical improvement, tak ada langsung orang kata apa benda ni yang dilakukan oleh pasukan Malaysia. Jadi tactical adjustment tu tak ada. Jadi apa yang kita boleh nampak, lawan dengan Laos pun Malaysia main macam ni, lawan dengan Thailand pun Malaysia main macam ni. Jadi apa yang kita boleh konklusikan, bila lawan dengan Laos adalah pasukan yang boleh dikatakan mereka daripada segi fitness dan juga kecergasan ni
ni agak kurang. So bila main dengan long ball, main direct, mereka akan cepat penat dan Malaysia akan ada peluang nak skor lebih tinggi apabila masuk minit ke 70 lebih lah. Dan kita boleh nampak lah yang Malaysia boleh skor apabila masuk minit 70 lebih, barulah Malaysia boleh skor dengan lebih banyak kan. Jadi lawan dengan Laos macam tu. Tapi bila lawan dengan Thailand, tim yang ada tactical awareness yang bagus, tactical adjustment kepada opponent yang bagus, maka Malaysia tak boleh main macam tu. Sebab apa? Sebab Thailand adalah satu tim yang ada player yang bagus daripada segi implemented tactical yang diterapkan oleh coach mereka. Jadi mereka boleh baca reading game yang bagus dan sebagainya. So bila Malaysia main macam tu, senang lah untuk pemain-pemain Thailand baca dan mudahkan. Long ball and direct ni bolehlah katakan kalau lawan dengan high line memang bagus lah. Tapi kalau lawan dengan pasukan Thailand yang dah baca gerakan serangan pasukan Malaysia, memang tak boleh nak buat apa lah. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, kalau kita lihat kepada penggunaan direct and long ball pasukan Malaysia ni, mereka sebenarnya tak ada proper number 9 yang lebih kepada direct football, iaitu lebih kepada goal poacher yang sebenar lah. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat kepada penggunaan daripada Fergus Stanley ni nak kata dia striker, ya striker, tapi dia bukannya bakal goal poacher yang mana dia dapat bola dia boleh finish dengan baik lah. And so benda tu agak kurang dalam sistem taktikal yang diterapkan oleh Coach Ella yang bermain dengan direct and long ball dengan menggunakan goal poacher ataupun target man ni. Jadi Fergus Stanley gagal untuk jalankan tugas dengan baik. Tetapi apa yang bagus tentang Fergus Stanley ni adalah tentang work rate. Dia banyak drop lebih deeper dan sebagainya. Dan di second half kita boleh nampak apabila Fergus Stanley bermain dengan lebih bawah ataupun drop lebih deeper daripada kawasan nombor 9 untuk membantu bahagian serangan, iaitu dia dah bawa masuk Hakimi untuk diletakkan sebagai di bahagian lebih hadapan, maka Fergus Stanley ni boleh jadi link up player. Dia lebih sesuai daripada player yang nak create chance dan juga open game kepada pemain-pemain Malaysia lah. Tetapi sayang, daripada segi combination play masih lagi tak boleh nak buat apa juga sebab defense pasukan Malaysia dah compact. So benda tu juga menjadi permasalahan lah. Dan yang terakhir, apa yang kita nampak daripada kelemahan pasukan Malaysia adalah daripada segi defense. Defense obviously first half memang saya puji, mereka bermain dengan bagus, mereka block serangan pasukan Thailand, mereka banyak melakukan clearing yang memang on point, mereka tak bagi ruang langsung lah kepada Thailand untuk ada sudut yang senang untuk skor. Tetapi masuk second half mereka agak sloppy. Sebab apa? Sebab mereka banyak involve dengan gameplay lebih kepada ke arah serangan. Sebab kita kena faham, apabila midfield tak hidup, maka defense dalam formation back 5 ni dengan penggunaan 3 centre back, mereka ni lah yang akan progress the ball untuk jadi lebih tinggi. Jadi apabila menjadi keadaan sebegitu, defense line pasukan Malaysia akan naik lebih tinggi. Jadi Malaysia akan bermain dalam high line. Sebab apa? Sebab pemain-pemain pertahanan yang involve naik untuk progress the ball untuk kepada bahagian attacking department. Jadi apabila mereka bermain dalam high line, maka mereka senang kena tembusi dalam gerakan-gerakan yang mudah apabila pemain-pemain lawan banyak buat off ball movement yang menarik. Jadi kita tengok Thailand banyak buat pergerakan tanpa bola untuk menembusi bahagian pertahanan Malaysia yang agak memberi ruang. Mereka tak compact, jadi pemain-pemain Thailand banyak buat larian di belakang ataupun di antara pertahanan Malaysia untuk receive the ball. Dan benda tu dibantu juga dengan pergerakan pemain Thailand yang mana apabila orang yang memegang bola mempunyai vision yang juga passing accuracy yang bagus. So dia pandai buat hantaran-hantaran yang menarik lah. So benda tu memang solid lah untuk Thailand. Jadi mereka berjaya beat defense pasukan Malaysia di second half yang agak sloppy akibat mereka ni involve dengan pergerakan serangan dan bermain dengan high line sebab bahagian tengah kurang berfungsi dengan baik. Jadi secara kesimpulannya, semalam Malaysia memang deserve untuk kalah lah sebab corak permainan yang sama, tak ada improvement dan adjustment pun tak ada. Jadi benda ni yang kita kuatiri sebab lepas ni lawan Vietnam, dan saya mengharapkan yang Malaysia boleh menang lawan Vietnam untuk menghidupkan lagi peluang bagi melayakkan diri ke peringkat seterusnya lah, peringkat kalah mati lah selepas ni. And so benda tu yang kita inginkan untuk pasukan Malaysia. Dan untuk pasukan Thailand, memang saya respect daripada segi reading game, pembacaan game mereka bagus, off ball movement, bagaimana mereka stretch out the game, bagaimana mereka open game, bagaimana mereka bergerak untuk meminta bola, mereka gunakan ruang-ruang yang kosong pasukan Malaysia tinggalkan, yang mana Malaysia tak bermain dalam pressing dan memberikan ruang untuk pemain-pemain pasukan lawan exploit benda tu. Jadi memang Thailand deserve untuk menang. Mereka memang bagus, defending shape mereka bagus, attacking shape mereka bagus, blocking mereka bagus. Mereka memang perfect semalam dan mereka berjaya menang. Ball control bagus, finishing yang simple kan, off ball. Jadi benda tu yang kita suka tengok tentang Thailand. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.